0.99 darab 10 kuasa 30. Okey, kemudian kita sama juga macam tadi. Jarak di antara bumi dengan matahari ialah tak nampak. (1.50 darab 10 kuasa 11). Okey, ada bagi tak jejari matahari? Okey, dia tak bagi jejari matahari. Okey, sepatutnya dia kena bagi kita jejari matahari juga, tapi dia tak bagi kat sini. Okey, kita cuba kejap cikgu Google. Okey, kita tambah dengan 6.96. Okey, darab 10 kuasa 5 tambah 3, 8. Darab 10 kuasa 8. Okey, kuasa 2. Okey, 6.96 darab 10 kuasa 8 itu kita punya sun radius. Jejari matahari. Okey, now kita start kira. Okey, dapat berapa semua? Cikgu, 4.29 betul tak? 4.3 lah. Sekejap Okey, cikgu dapat 4.29 darab 10 kuasa 20. Very big ni. Okey. Okey, jadi daripada pembuktian pengiraan kita, okey, betul lah apa yang kita ramalkan tadi. Daya antara bumi dengan matahari, daya graviti bumi dengan matahari lebih besar daripada daya graviti bumi dengan satelit. Okey, kalau ikut logik, okey, bumi jisimnya kecil, satelit lagi kecil. Okey, matahari berkali-kali ganda besar daripada bumi dan bumi pun jisimnya besar, jadi dia memerlukan daya graviti yang lebih besar daripada bumi dengan satelit. Okey? Okey, clear tak?
Okay, kalau clear, cikgu teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Okay, soalan seterusnya. Okay, kita boleh tengok muka surat 84. Okay, muka surat 84. Okay, sekarang ni kita nak, kalau sebelum ni, kita bandingkan, cikgu salah sebut. Okay, untuk daya graviti, kita akan bandingkan daya tarikan antara dua jasad. Okay, jasad satu dengan jasad dua. Okay, tapi untuk soalan yang ini, kita bukan nak bandingkan antara dua jasad, tapi kita nak predict ataupun kita nak jangka, kita nak ramalkan berapakah nilai graviti jika sesuatu objek berada pada jarak ini, pada jarak ini, pada jarak ini, jarak ni dan jarak ni. Okey, boleh faham tak? Siapa yang tak faham? Okey, cikgu ulang. Sekarang ni bukan kita nak bandingkan antara dua jasad, tapi kita nak tengok berapakah daya graviti pada jarak R, pada jarak 2R, pada jarak 3R, 4R atau 5R. Kita nak tengok jika ada objek di sini, berapakah tarikan graviti yang akan dirasai oleh objek tersebut. Contoh objek ini, objek yang terlalu kecil lah, for example. Okey. So, kalau clear, kita teruskan. Okey, kita cuba hitungkan nilai pecutan graviti iaitu G okey, pada 5 jarak yang diberikan. Okey. Okey, kita boleh guna formula F okay, F equal to G sekejap Okey, kita kena buat dulu soal muka surat 83. Sorry, belum buka muka surat 83. Okey, kita try buat dulu. Okey, kalau kamu tengok, sebab untuk selesaikan ni, kita kena dapatkan formula pada muka surat 83 dahulu. Okey, sebenarnya kita dah bincang dah yang ini untuk yang last class. Cuma kita nak keluarkan formula daripada daripada F equal to mg dengan F equal to gmmr squared. Okey, kan? Ingat lagi tak waktu minggu lepas cikgu ada compare F equal to mg dengan F equal to g m1 m2 dengan r squared kan? Okey, ini ialah Newton semesta, ini ialah hukum Newton kedua. Okey, jadi cuba sekarang ni cikgu nak G ni. Okey, macam mana cikgu nak dapatkan formula untuk G? Cikgu samakan dua formula ini. Okey, seperti yang kamu tengok lah. Okey, dekat sini ialah daya, ini pun ialah daya. Okey, disebabkan dia darabkan dengan pecutan graviti, maka ini ialah daya graviti lah. Sama macam hukum semesta Newton. Okey, jadi kita boleh samakan macam ni. Okey. Okay. Okay, now next step. Okay, kita dah samakan. Okay, kemudian kita akan batalkan faktor sepunya M. Okay, salah satu M ini akan sama dengan M ini. Ini ialah M bumi. Jadi one of M ni adalah M bumi. Jadi kita boleh cancelkan. Okay, jadi last kali kita akan dapatlah formula G sama dengan G M1 over
R squared. Okey, yang mana M ni kita akan tengoklah jasad apa yang kita nak tengok kemudian. Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok slide ni, nanti cikgu akan send slide ni. Untuk waktu kita buat pembuktian antara nilai graviti ni, kita boleh dapat daripada formula ni. Sebenarnya sama macam ni. Cuma sekarang kita nak tahu berapa G ni dengan memasukkan nilai yang lain. Now kita akan ambil formula ni. Kita akan move. Pergi sini G equal to G M over R squared. Now sekarang kamu punya tugas ialah kita akan kira nilai G apabila R ini nilai dia adalah 1R, 2R, 3R, 4R dan 5R. Sebab masa dah nak habis, kita sebenarnya cikgu dah kira. So, kita jimatkan masa dah. Cikgu dah kira dah pecutan graviti untuk nilai R. Cikgu tunjuk satu je. G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan jisim bumi 5.97. Sebab M yang kita guna bumi sekarang. 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagi dengan R kuasa 2. R kuasa 2. R kuasa 2 ni ialah R ialah jejari jadi 6.37 ni lah. 6.37 darab 10 kuasa 6. Kuasa 2. Ini adalah cikgu punya R. So cikgu dah kira, cikgu dapat nilai dia 9.81. Untuk 2R ni kamu senang je. Ini kan R kan? Jadi kamu just letak 2 di hujung ni. Jadi kamu akan dapat 4.91. Nanti dah habis kelas tolong kira kemudian kalau 3R, kamu just put 3 kat sini. So kamu akan dapat nilai dia 3.27. 4R sama juga, kamu akan dapat 2.45. Dan last sekali 5R 1.96. Sekarang kita tengok logik dia. Betul tak? Pada bumi, pada permukaan bumi, nilai graviti yang dirasai oleh suatu jasad, ialah nilai dia 9.81. Betul? Sama macam bab 2 yang kita dah belajar. Kemudian kalau kamu jadi astronaut, for example, kamu naik roket, kamu pergi jauh sikit. Kamu pergi jauh sikit, so nilai graviti dekat sini dah kurang kepada 4.91. Kemudian kamu pergi jauh lagi, dekat sini graviti kurang lagi 3.27. Jauh lagi graviti makin kurang, 5R graviti makin kurang. Jadi dekat sinilah yang berlaku astronot terapung dan sebagainya tu. Sebab daya graviti dah makin lama makin berkurang. So ingat ini adalah formula yang kita dapatkan daripada yang tadi tu. Kemudian kita masukkan dan kita akan dapatlah nilai pecutan graviti. Kemudian kita pergi soalan yang soalan dalam muka surat 84 tu. Sekarang ni kita dah kira dah berapa nilai pecutan graviti. Soalan kedua dia kata plotkan graf G melawan R. Maksudnya ini sebagai Y, ini sebagai X. G lawan R. So cikgu dah plotkan dah untuk kamu. Berdasarkan data yang kita dah buat tadi. So kita akan dapat bentuk grafnya macam ni. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada graf ini, nilai G akan berkadar terus dengan jarak daripada pusat bumi bagi kedudukan R kurang daripada R besar, R kecil daripada R besar. Apa maksudnya? Jika kamu duduk di permukaan bumi, daya graviti adalah sebanyak 9.81. Contoh kamu nak pergi ke pusat bumi, contoh. Jadi kamu bergerak ke pusat bumi. Daya graviti dia makin